Siapa yang mengikuti saya, thank you so much. Dan siapa yang baru, selamat datang saya ucapkan. Saya berkenalan sikit. Saya adalah Fahmi Ramli, seorang peguam syar'i yang berpusat di Sungai Petani. Okay. Tetapi Alhamdulillah pada minggu yang lepas, okay, minggu yang saya tak buat live, saya berada di Kuala Lumpur. Saya berada di Bangi dan juga di Kelang. Sehari selepas surut sikit, selepas hari banjir tu. So hari yang saya berada di sana, daripada Melaka saya pergi ke Melaka. Kemudian saya saya berjaya lah. Okay, Alhamdulillah lah, kejayaan pada tahun 2021 ni salah satu daripada perkara yang saya target, okay? Yang saya target, misi saya pada tahun 2021 adalah untuk membuka cawangan firma saya di daerah tengah lah, okay? Iaitu di Kuala Lumpur. Okay? Jadi saya kembangkan, insya-Allah, alhamdulillah, rezeki Allah. Saya dengan partner saya yang baru di Bangi satu dan juga di Kelang. Bangi firma saya di Bandar Seri Putra. Bandar Seri Putra, Bukit Mahkota, Bandar Seri Putra dekat Kuis tu. Okay? Kalau kat tol tu, so dia ada tol sebelum tol Nilai kan. Dia ada tol Bandar Seri Putra. So dekat situ, dan juga satu lagi dekat sebelah Kelang Perik. So alhamdulillah lah, ada partner co-counsel kita, Tuan Syafiq dengan Tuan Hanafi, yang bernaung di bawah Khairul Fahmi Associate. Kita akan pada tahun 2022, tahun depan, insya-Allah kita akan operasi untuk guaman di daerah tengah. Alhamdulillah, tu satu perkara yang positif juga. Dan yang keduanya adalah misi tahun 2021 tercapai apabila target saya, iaitu untuk nak capai 100,000 follower. Okey, target saya untuk sampai 100,000 follower tu tercapai. Okey, alhamdulillah, rezeki yang baik, maksudnya mencapailah pada tahun sebelum masuk 2022. Saya ingatkan macam mustahil, tapi bila kita letak mission tu, jadi clear kat situ. And then progress demi progress kita lakukan, dan insya-Allah Allah berikan saya punya mission saya tu tercapai untuk capai 100,000 follower. Kerana kenapa kena target lebih ni? Sebab saya impian saya adalah untuk menyebarkan, okay, meluaskan saya punya perkongsian saya kepada ramai orang lah. Ada yang majoriti yang suka, okay? Saya percaya majoriti yang suka saya punya perkongsian. Mungkin penjelasannya agak simple, dan tak kurang juga ada yang haters. But it's okay, haters pun saya sayang. Semua Allah sayang. Kan? Allah sayang siapa-siapa pun, jadi saya pun kena sayang orang tersebut. So saya doakan siapa-siapa yang haters pun tak apalah. Okay? Saya biasalah tu, bila kita cakap benda yang kebenaran ni adalah benda yang pahit. Tak apalah, ini mana nak ni. Okey, benda yang pahit ni terpaksalah dikena telan jugalah. Okey, alright. Saya ada satu pengumuman, okey, insya-Allah malam ni saya tak menyanyilah kot. Saya macam tak berapa nak selesa lah nak menyanyi malam ni. Okey, iaitu pengumuman yang pertama, saya tu tengok live saya sebelum ni, siapa yang follow saya tahun 2021 sebelum ada tu lagi, so dia akan tahu saya punya progresnya adalah kita akan mulakan dengan nyanyian dan sebagainya. Dan mostly saya punya live lebih kurang dalam 1 jam 30 minit, iaitu daripada pukul 9 biasanya sampai pukul 10.30. Okay. So siapa yang tengok ni, ada yang nak recommend kepada kawan-kawan ke sebagainya, anda boleh tag, okay, kita sharekan video ni. Thank you so much. Kadang-kadang saya tak suruh pun share, tapi ramai juga yang tekan share. Mungkin dia boleh memberi manfaat kepada orang. Alhamdulillah, saya doakan yang terbaik. Saya sentiasa tengok ada orang yang bertanyakan soalan. Sebab biasanya ramai orang yang bertanyakan soalan bukan ada kaitan dengan apa yang saya kongsi. Okay? Tapi saya kena cakap juga, walaupun kita macam live ni, dia tak boleh macam ikut rambang je macam tu kan. So saya kena ada topik juga untuk saya cakap kan. Dan saya percaya malam ni tajuknya kontroversial sikit lah kan. Sebab ramai orang yang tahu tentang isu orang rambut belah tepi. Tiba-tiba je rambut belah tepi ni kan. Apa hal? Kemas kan rambut belah tepi.
Okey, tapi kita bukan nak cerita pasal rambut belah tepi lah. Kan? So, saya percaya ramai orang yang join saya punya live, dia banyak tanya, bertanyakan soalan. So, pengumumannya adalah, saya nak meraihkan, saya nak meraihkan kepada pertanyaan-pertanyaan tersebut, yang mana saya banyak terlepas untuk nak menjawab segala persoalan dengan masa yang terhad. Jadi, pada hari Rabu malam, biasanya saya buat live pada 2 malam, iaitu hari Sabtu malam Ahad dan juga Rabu malam Khamis. So Rabu malam Khamis dan juga Sabtu malam Ahad. So hari ini Sabtu malam Ahad. Sabtu malam Ahad, dia akan ada live untuk saya cerita sikit isu yang saya nak kongsikan, dan kemudian saya akan jawab soalan. Tapi kalau orang yang ada soalan, memang hari yang nak bertanyakan soalan saja, jadi pengumumannya adalah hari Rabu malam Khamis, saya akan menjawab soalan-soalan sahaja. So saya tak ada tajuk. So kalau saya live tu, saya start live jam 9 malam tu, saya akan live pada 9 malam. Saya akan buka, saya akan buka satu kita panggil online punya klinik guaman syar'i. So saya akan buka klinik guaman syar'i untuk saya membantu jawab segala persoalan saja. So malam tu saya takkan nak mengulas apa-apa cerita, tapi saya akan menjawab segala persoalan-persoalan yang anda nak tanya. So saya bubuh nama benda tu adalah Klinik Guaman TFR. Kan senang, Klinik Guaman Syar'i TFR, Tuan Fahmi Ramli. So saya nak meraihkan siapa-siapa yang mungkin soalan-soalan tu terlepas dan sebagainya, saya akan jawab segala soalan pada hari Rabu malam Khamis. Lebih bebas sikit lah. So hari macam hari Sabtu malam Ahad ni, jadi saya akan mengulaslah sikit sebanyak. Saya akan ceritakan. So mostly tajuk yang saya punya tim dah postkan, iaitu tajuknya berkaitan dengan isu isu yang baru ni lah, rambut belah tepi. So isu yang kita nak berceritakan kepada anda malam ni, saya rasa macam saya tak perlu nak menyanyi. So saya straight to the point. Kita teruskan kepada isu kita. Alright. Sebenarnya ramai orang yang PM, ramai orang yang minta untuk saya ulas, untuk saya buat artikel ke, untuk saya buat live ke cerita baru ni. Sebab cerita ni kan dia dah daripada hari apa, so lambat dah kan. So sepatutnya saya ulas hari tu. Tapi saya malas. Saya malas nak buat macam tu sebab saya tengok ramai dah ulas dan isu tu terlampau panas. Jadi kita bagi reda-redakan sikit dulu. Kita bagi redakan sikit dulu supaya kita semua dapat lebih rasional sikit. Kita dapat tenangkan keadaan, supaya kita tidak menjadikan satu isu tu untuk kita nak bahan siapa-siapa. Tujuan kita buat live bukan untuk kita nak bahan-bahan, tujuannya adalah untuk kita memberikan pencerahan. Saya kena bercakap benar tentang pelbagai sudut. Sebab yang menonton depan saya ni, ada 200 lebih orang ni, biasanya ada macam-macam isu. Yang mana isu tersebut masing-masing ada kepentingan diri dia sendiri. Saya tak boleh nak memuaskan hati semua pihak, but saya akan bercakap berdasarkan apa yang saya nak cakap, dan mostly saya akan menekankan tentang isu perundangan sahaja. So saya akan bantu isu perundangan. Selain daripada tu, saya tak mahu nak ceritalah dari sudut moral ke apa semua tu, yang tu bukan bidang saya. But unfortunately, benda tu adalah kaitan dengan kehidupan kan. So kita faham-faham sendirilah bab tu. Tapi saya nak ulas lebih pun tak boleh. Sebab kita bidang undang-undang syariah ni, dia ada fakta sendiri yang kita kena jelaskan kepada anda. Alright. So tajuknya adalah based on kes yang anda semua dah tahu tentang perkara viral tersebut, iaitu bila berlaku curang tersebut, kemudian suami terus lafaz cerai. Ada kebanyakan isteri yang bertanya saya, "Tuan, kalau jadi macam tu apa nak buat?" Jawapannya adalah, anda kena buat pengesahan lafaz cerai. Walaupun mungkin dalam keadaan yang tenang kan. So dia sebut nama isteri dia, kemudian dia sebut, aku ceraikan kau dengan talak 1. Kan dia sebut macam tu, kemudian isteri dia sebut apa? Aku terima. Dia macam akad pula kan. Dari sudut hukum dia tak perlu pun nak terima cerai, dia sebut kata aku terima.
Okey, dia tak perlu pun nak cerita aku terima benda tu. Dia kalau suami tu lafaz dengan tenang dan jelas, memang dia waras. Okey. So, apa yang perlu dilakukan oleh isteri adalah anda kena buat pengesahan di mahkamah syariah. Okey, kena bawa kes ini ke mahkamah syariah. So, siapa-siapa yang berlaku perceraian dekat rumah, okey, senyap macam ni lah. Siapa yang berlaku perceraian dekat rumah ke, dekat mana-mana tempat sekalipun, okey, selain daripada di hadapan hakim mahkamah syariah dalam proses undang-undang, yang tu kita kena buat pengesahan. Sebab ramai orang tanya, tuan cerita-cerita macam ni, suami saya sebut lapar cerai macam ni, suami saya niat cerai macam ni, suami saya macam ni. Jadi, bila tanya kat saya apa nak buat, so jawapan dia yang tu. Kalau anda tanyalah mana-mana peguam syar'i pun, kawan-kawan kita yang dekat Twitter ke, dekat Facebook yang lain ke, semua akan jawab benda yang sama. Kena buat pengesahan di mahkamah syariah. So, cara nak buat pengesahan tersebut adalah, kita kena buat saman. Okay, kena buat saman. Dan dalam saman tersebut, penyata tuntutan, kita kena tulis bagaimana ayat tersebut. Bagaimana lafaz suami tersebut. Okay, kena jelas. Kalau suami sebut, aku ceraikan kau talak 1, so kita kena tulis. Suami saya sebut, aku ceraikan kau dengan talak 1. Okay, kita tak boleh nak tambah. Tak boleh nak ikut kita punya ayat pula. Kita tulis itu, aku ceraikan kau, bubuh nama kita pula. Padahal dia tak sebut nama pun. So, kita kena ikut apa yang ayat ditulis oleh ataupun dilafazkan oleh suami. So, dekat situ penting. So, kalau tanya kat saya, sah ataupun tidak, jawapannya saya tak boleh sahkan. Tapi kena mahkamah yang sahkan berdasarkan kepada aduan ataupun dakwaan kita. So, dakwaan anda lah. So, anda kena ingat betul-betul lafaz tersebut bagaimana dan sebagainya. Okay? Tapi ada orang tanya, tuan, kenapa isteri yang kena buat? Kenapa tak suami je yang buat? Sebab dia yang lafaz. Boleh. Yang tu lebih bagus. Alright? Ada suami yang dia lafaz dan dia sendiri buat pengesahan. Yang tu lebih bagus bagi saya. Sebab suami ni, dia bertanggungjawab di atas tindakan dia tersebut. Okay, so dia tulis, dia buat saman dan dia tulis tentang ayat yang dilafazkan tu untuk dimohon sahkan oleh kepada pihak mahkamah. Yang tu lagi bagus. Sebab dia tak perlu pun nak minta isteri tu buatkan dan sebagainya. Saya cukup respect, okay? Saya cukup hormat kepada lelaki yang bertanggungjawab macam ni. Sebab dia tahu dia lafaz cerai, okay? Tak kiralah dalam keadaan yang dia kata dia marah ke, dia tak sedar ke, dia bermain-main ke. So, yang penting tu adalah bila dia lafazkan lafaz tersebut, tanggungjawab dia yang sebaiknya adalah dia sendiri buat pengesahan. Okay? Tapi mostly kenapa ramai wanita yang buat adalah disebabkan ramai lelaki dia malas nak buat benda ni. Mau tak mau, macam mana pun, kita memang kena buat pengesahan. Okay, kita tak boleh macam habis lafaz macam tu, okey sudah, habis tak ada buat apa dah. Kita pergilah buat hidup masing-masing, kerja sendiri dan sebagainya. Okay, kita tak boleh ada pendekatan yang macam tu. Once dah sebut lafaz cerai, kena pergi ke mahkamah syariah. Dan yang paling bagus adalah suami tu sendiri yang buat, isteri jadi defendant. Faham? So, bila isteri tu jadi defendant, tak perlulah isteri ni pun nak buktikan apa-apa sebab memang lafaz cerai ni daripada suami. So, suami datang melalui ikrar. Yang biasanya tak berlaku adalah isteri yang buat pengesahan, suami tak mengaku. Ni kadang-kadang menjadi isu juga. Sebab ada isteri yang dengar betul-betul tetapi suami tak mau mengesahkan di mahkamah. Ada yang tidak hadir, ada yang lari hilang, ada yang apa, tak tahulah, menghilangkan diri mana-mana ikut suka je. Ada yang datang tu tak mengaku pula. So bila tak mengaku ni lagi problem sebab lafaz cerai ni dekat dalam rumah. Bila dalam rumah pula tu mana ada saksi. Bila tak ada saksi, ini problem dia. Isteri sukar untuk buktikan sebab lafaz cerai berlaku di luar mahkamah. Kalau tidak ada saksi, dua orang lelaki dengar lafaz tersebut, so kena ada pengakuan daripada suami. So problem besarlah kalau kata suami datang tak mengaku, nak kena buktikan. And that's why saya kata saya cukup respect bila ada suami yang bertanggungjawab, dia lafaz cerai dan dia membuat saman pengesahan tersebut. Kita kena hormat sebab dia berani untuk bertanggungjawab. Okay? Alright. So, yang tu adalah tindakan yang perlu dilakukan oleh isteri. Okay? Bila dah dengar lafaz cerai tersebut. Alright. Saya cuma nak tegur sikit lah. Okay? Bila dah sentuh tentang lafaz cerai ni. So, cerita tentang isu tersebut juga. Ada orang tanya kat saya, tuan, patut ke
uh, sekarang ni ada orang tanya kat saya lah personally, dia kata sekarang ni tuan pihak belah mana? Pihak belah suami ke belah isteri tersebut? Saya, pendekatan saya tengah. Okey, kenapa tengah? Sebab macam ni, saya tidak menyokong doktor tersebut. Tindakan dia memang tidak betul. Okey, memang tidak betul. Alright. Kalau betul dia nak berpoligami, okey, contoh dia nak berkenan dekat perempuan yang dia nak kahwin tersebut, ada isu dan sebagainya, dia patut membuat tindakan dengan cara yang betul untuk berpoligami. Dalam Islam tak salah untuk berpoligami kalau dia berkemampuan, kalau dia cukup syarat dan sebagainya. So tak ada masalah. Tetapi yang salahnya adalah tindakan dia. Okey, tindakan dia yang dikatakan wallahu alam, okey, saya tak tahu, okey. Ini apa yang hangpa tulis je, apa yang kita tak tahu. So dia tulis curang bermalam dan sebagainya tu. So kita tak tahu. Kalau betul benda tu berlaku, ya, saya tidak akan setuju benda tu. Okey, saya tidak akan setuju. So kita tak akan side dengan orang yang melakukan kesalahan tersebut. Okey, cuma kesilapan juga kepada mereka yang khususnya isteri dalam cerita itulah. Okay. Dia cuba untuk rakam dan kemudian cuba untuk viralkan. Tindakan pada saya lah kan, dari sudut undang-undang, dia tidak, macam mana, dia tujuan dia untuk apa? Melainkan pada saya kan, kalau kita lah kan, kita tengok kan, pada kita akan nampak tujuan dia tak lain tak bukan adalah untuk menyebarkan, okay, memalukan, nak menunjukkan kepada perbuatan tersebut adalah salah. First of all, memang perbuatan tu salah, tetapi kita pun tak patut untuk menyebarkan. Kan? Ya, saya, kalaupun lah kan perbuatan suami tersebut tu salah, okay, tetapi kita pun tak patut juga untuk nak menyebarkan kesalahan tersebut, untuk diaibkan. Kalau tujuannya untuk cerita dekat mahkamah, untuk buktikan ke mahkamah. Okay, contohnya, okay, rakam semua tu, and then nak tunjukkan kepada mahkamah. Okay, khususnya dalam kes fasah lah. Sebab ada orang datang kat saya, dia kata, tuan, saya berjaya tangkap suami saya kena tangkap khaluat, tangkap basah dan sebagainya. So saya kata, oh, pejabat agama serang ke? Tak, pejabat agama tak serang pun. Tapi macam mana? So maksudnya saya sendiri pergi serbu. Kalau kita sendiri pergi serbu, okay, kita rakam video macam tu, alright, mungkin saya percaya video yang dirakam tu untuk dibawa pembuktian ke dalam mahkamah sewaktu perbicaraan kes fasah lah contohnya. Sebab kalau kes lafaz cerai tak ada lah macam tu. Baik. Tapi kalau kita buat rakam video macam tu, tujuannya hanya untuk isu berkaitan dengan fasah, nak buktikan tentang suami berkelakuan keji contohnya. Okay. So, kalau kita nak buat macam tu, kita tak perlu pun nak sebarkan video tersebut kepada orang awam, kepada orang semua orang. Okay. Ingat, satu perkara lah, saya sentiasa berpegang kepada ayat ni. Kita ni, manusia, kita semua, saya, hampa semua ni kan, okay, kita ni semua bukan baik. Kita semua ni bukan baik. Alright? Cuma Allah tak bukakan keaiban kita je. Betul tak? Saya tahulah kalau kata salah-salah, tapi saya percaya yang tu adalah kata-kata yang paling betul sekali. Alright? Daripada kita cuba menyebarkan aib orang, alright, kita cuba untuk tutup aib orang tersebut. Kalaulah kita tak puas hati sekalipun, biar ke muka pengadilan, bukan ke muka media sosial untuk kita bahan-bahan semuanya. So, isu dia bukan soal tentang melakukan kesalahan tu, right? Kesalahan tersebut memang satu kesalahan. Okay? Memang kita pun tak akan sokong benda-benda macam tu. Okay? Curang, berkhaluat apa semua ni, okay? Kita memang tak akan boleh sokong benda ni. Okay? Tetapi perbuatan yang tak betul juga adalah bila kita cuba untuk menyebarkan aib tersebut. Yang tu adalah satu perkara yang Islam titipkan. Saya orang akan katalah, oh saya ni ustaz lah semua. Tak, saya bukan bercakap sebagai ustaz. Jauh sekali. Saya bukan ustaz. Tetapi kita bercakap ni atas kapasiti kita sebagai orang Islam. Okay? Orang Islam, orang yang ada iman, kita takkan buat macam tu. Okay? Biar ke muka pengadilan untuk diceritakan. Tapi benda dah berlaku, berlakulah. Cuma kita yang ada sekarang ni, cuba kita refresh balik. Adakah betul tindakan kita untuk kita share. That's why saya tak buat benda tu. Saya malas, biarkan. Nak tutup benda tu. Tapi saya ceritakan tentang apa tindakan yang perlu isteri tu buat bila dia dah lafaz cerai tu. Okay? So, tindakan lafaz cerai tu kalau disahkan oleh mahkamah, pastilah sukarlah nak ditolak sekarang ni. Sebab ramai orang pula yang
yang menjadi saksi pula sekarang kan. So, kalau mengaku di mahkamah, disabitkan, dan insya-Allah suami akan dikenakan denda. Denda dia akan datang dengan satu tindakan jenayah daripada pendakwa lah. Okey, Jabatan Agama Islam akan mengeluarkan, bukan Jabatan Agama Islam, bahagian pendakwaan lah, okey. Bahagian pendakwaan syariah dia akan keluarkan satu saman kesalahan berhubung dengan lafaz cerai luar mahkamah. Dia punya maksimum dia RM1,000. Okey, tetapi biasanya tak adalah sampai RM1,000. Boleh, kalau kita boleh minta kurang pun insya-Allah lah, dia bergantung kepada hakim, dan tak pernah lagi lah. Okey, tak pernah lagi lah kata kena penjara. Okey, so lafaz cerai luar mahkamah memang satu bentuk kesalahan. So kesalahan tersebut dia punya denda dia tu maksimum dia RM1,000, tapi tak mungkin sampai RM1,000 lah. Cuma cara kita merayu tersebut. Okey, alright. So tindakan isteri tu pula, so kalau isteri tu tak isteri ni macam contohlah, katakanlah isteri ni tak buat pengesahan tapi suami tu pula tak mengaku. So kalau tiba-tiba tak mengaku, so isteri tu dia bolehlah pilih sama ada dia nak teruskan perkahwinan dengan cara untuk merawat semula perkahwinan tersebut, ataupun dia mungkin boleh tuntut fasah lah kalau dia nak tuntut perceraian dengan bukti yang dia ada lah, buat rakam video dan sebagainya tu. Tapi for sure kalau kata fasah pun dengan alasan tersebut, dia mungkin akan ada satu faktor perbicaraan yang besar juga. Sebabnya kalau kita nak tuduh, saya cerita kat anda semua dari sudut perundangan, kalau kita tuduh seseorang tersebut berkelakuan keji, biasanya saya cerita berdasarkan pada pengalaman. Kalau kita bertuduh kata berkelakuan keji tersebut, let's say tentang tangkap khalwat, saya dah selalu cakap, bila cerita tentang khalwat, bila cerita tentang zina, bila cerita tentang perbuatan-perbuatan sumbang, dia bukannya tugas kita. Dia bukannya tugas kita untuk kita nak kata yang tu kesalahan. Tugas kita adalah melaporkan kepada pejabat agama, Jabatan Agama Islam, dan Jabatan Agama Islam yang akan buat tangkapan. Biasanya orang buat sendiri kan. So dia pergi ambush sendiri, dia pergi buat rakam semua tu. And then bila bawa benda tu, dia tak sampai kepada tahap bersalah lagi. Faham tak? Contoh kan, ada orang dia pergi ambush. Dia pergi ambush dekat hotel, bukan kata benda tu bukan kata benda tu tak boleh buat. Anda boleh buat. Cuma nanti kalau kata bawa ke mahkamah, dia tak jadi satu bukti yang kuat lagi. Melainkan kita berlapor kepada pejabat agama yang pergi buat rush, tangkap, so dakwa dalam kes khalwat contohnya, so disabitkan, insya-Allah baru boleh jadi kuat. Kalau anda sendiri yang rush, anda sendiri yang tangkap dan sebagainya, yang tu tak cukup kuat lagi. Yang tu baru tanda-tanda qarinah saja. Faham tak? So qarinah je, sikit-sikit je. That's why kalau katalah berlaku isu-isu yang berkaitan dengan curang, ada orang tanya saya, tu apa nak buat kalau isteri curang, kalau suami curang sebagainya, tindakan yang kita boleh buat hanyalah melaporkan kepada pejabat agama. Kena lapor pejabat agama untuk isu kacau ganggu dalam rumah tangga. Itu sahaja. Kalau kata ada isu yang lebih besar, khalwat ke contohnya, so pejabat agama yang akan buat tangkapan, siasatan, dakwaan dan sebagainya. Clear? Okey. Alright. So untuk malam ni saya punya perkongsian saya takat tu je, tapi saya akan buka lebih pada soalan lah. Okey, yang pukul apa dah? 9.30. Eloklah. Okey, so saya akan buka soalan untuk anda semua. Siapa yang nak bertanya soalan, anda boleh tanya soalan. So far faham tak apa yang saya nak cakap? Okeylah kan? Okey. Alright. So saya akan ambil soalan bermula daripada sekarang. Okey, so sekarang ni anda boleh tulis soalan. Hari kita tengok. Saya kan agak macam macam pelik tau. Saya seriously saya pelik. Bukan sebab apa. Kalau masa saya buat page ni dulu daripada masa tahun 2000 apa aku buat 2018 so masa 2018 2017 macam tu saya buat artikel. Time tu saya kurang buat live lagi. Saya buat artikel, buat video sebagainya. Yang follow saya majoritinya adalah perempuan. Tapi bila saya tengok pula sekarang ni kan, dia punya terbalik sikit. Yang ramai follow tu lelaki pula. Baguslah kan? Saya dah jadi natural lah maksudnya.
Okey, alright. Saya akan ambil soalan bermula pada sekarang. Okey, bermula daripada Nina Syarina. Okey. Tuan nak tanya, kalau lelaki berpoligami tapi dia tidak berlaku adil, tidak menjalankan tanggungjawab dengan sempurna dan melanggar syarat poligami, apa yang isteri perlu buat? Okey. First of all, soalan berkaitan dengan poligami tidak berlaku adil. Okey. Kalau tanya saya apa nak buat, saya takkan nak suruh anda bercerai dulu. Okay? Saya akan kata bincang baik-baik dengan suami. Okay? Minta hak anda sebagai isteri. Kalau kita ni isteri pertama ke, isteri kedua ke, ketiga ke, keempat ke, minta hak anda. Okay? Cakap baik-baik. Kalau suami tak boleh nak tunaikan hak anda tersebut secara baik, anda boleh minta secara dalam mahkamah. So maksudnya contoh, biasanya isteri yang berlaku adalah dia tak dapat nafkah zahir yang cukup. Contohnya. So kita boleh filekan tuntutan nafkah isteri, nafkah diri dekat dalam mahkamah. Boleh tuntut nafkah anda. Tapi katakanlah anda memang dah tak boleh nak teruskan perkahwinan. Okay? Anda memang rasa macam poligami ni tidak berlaku adil, anda pun dah tak mahu. So anda nak filekan perceraian. So dalam keadaan perceraian tersebut, suami tidak bersetuju untuk menceraikan anda. So kalau suami tidak setuju untuk ceraikan, seorang isteri ni dia ada hak untuk tuntut fasakh. Dia boleh tuntut fasakh di bawah Seksyen 53 tersebut, kurungan 1, kurungan apa, poligami tidak. Dalam fasakh lah, okay? Dalam Seksyen fasakh salah satunya adalah berkaitan dengan isteri boleh tuntut fasakh jika suami tidak berpoligami dengan adil. Okay. Cumanya dalam poligami tidak berlaku adil ni, dia hanya akan terpakai kalau perkahwinan suami ni yang poligami ni, perkahwinan yang didaftarkan ataupun disahkan di dalam negara kita. Sebab ramai orang dia akan tanya, tuan, suami saya tak poligami dengan adil. Saya rasa macam teraniaya dan sebagainya. Tapi bila saya tanya, isteri yang yang suami kahwin ni, isteri kedua ni, ada tak sijil nikah? Dia kata tak ada, yang tu menikah kat Siam. So, kalau suami kita bernikah dekat Siam, kahwin dekat Siam dengan isteri kedua ke ketiga ke, tak ada disahkan pun dekat dalam mahkamah syariah di Malaysia, maka tak boleh guna seksyen tersebut. Selagi mana tidak disahkan. Perkahwinan poligami suami tu mesti disahkan terlebih dahulu. Kita tak boleh raikan, kita takkan boleh bersetuju untuk kata menikah kat Siam tu sah. Melainkan telah disahkan dekat Malaysia ni. Ni contoh dia. Okay. So kalau kata kita nak bawa isu fasakh suami tidak berlaku adil, make sure perkahwinan dia tu disahkan ataupun memang secara betul dekat dalam Malaysia. Disahkan dulu. Okay, kalau dah ada rekod dan sebagainya, memang ada, kita panggil ada prima facie case lah untuk nak buka kes tersebut. Buka kes fasakh dengan alasan tidak berlaku adil. Cuma kita nak kena terangkan apa bentuk keadilan yang kita tak capai tersebut. Ada orang dia mungkin nafkah zahir dia tak dapat. Okay, itu tidak berlaku adil. Ataupun isteri kedua 100, isteri pertama lebih, isteri ketiga tak dapat langsung. So masing-masing ni dapat macam tak kena. So tak berapa nak adil kat situ. Pun boleh juga. Ataupun ada orang yang nafkah batin, hak bermalam. Isteri pertama tak ada langsung bermalam. Isteri kedua je, perhabis bermalam sedia. So yang tu pun tak berapa nak kena juga. Jadi kalau katalah berlaku ketidakadilan dalam poligami tersebut, maka anda boleh membuat tuntutan fasakh. Cuma kita nak kena buktikan kepada mahkamah tentang keadilan tersebut. Okey? Alright. Muhammad Faiz, kalau ahli qaryah masjid tangkap, ya. Okey. Ada setengah tempat yang mana membenarkan untuk ahli qaryah. Okay? Ahli qaryah ni mesti terdiri daripada tok imam. Macam contoh, macam di Kedah. Kalau di Kedah ni, Jabatan Agama Islam dia ada bagi tauliah. Ada bagi tauliah kepada imam dengan pegawai masjid untuk macam membuat tangkapan. So membuat tangkapan terhadap pihak-pihak yang berkhaluat. Tapi kalau katalah kita tidak ditauliahkan, kita nak tangkap macam tu saja, kita mungkin boleh tangkap, okay? Tetapi
kita tak boleh buat sendiri. Kita mesti kena ada bersama dengan pegawai polis ataupun pegawai agama. Faham? So ahli karya saja tak boleh. Tapi ahli karya kena ada sekali dengan Tok Imam tu. Ini kena tengok juga sebab proses tangkapan ni dia mesti kena, kalau ikut secara undang-undang, dia mesti dilakukan bersama dengan pegawai yang ditauliahkan. Sama ada pegawai penguatkuasa agama tu sendiri ataupun Tok Imam yang ditauliahkan. Macam di Kedah lah. Macam contoh saya pernah tengok dekat Kulim dulu. Tok Imam dia. Tok Imam dia dengan Bilal semua tu dia pergi tangkap. Aktif lah sikit. So dia boleh macam kita panggil apa? Menyambungkan kuasa tu kepada orang lain juga. Macam itulah. Tapi mesti syarat dia mesti kena ada tauliah. Orang yang tangkap tak ada tauliah payahlah kalau kata dari sudut undang-undang ni. Okey, jadi tak apa nak kena. So at least apa yang kita boleh buat, kalau katalah kita tak boleh nak lapor pegawai kuasa agama, kita boleh bawa sekali pegawai polis. So pegawai polis pun boleh bertindak juga. Okey. Alright. Nanti ada masa tolong jawab tanya saya Encik. Terima kasih. Nak tanya soalan tu, hampa dah tulis tulis kat sini sekarang pun saya tulis. Kalau tanya yang tadi tu masa saya tengah cakap tadi tu, memang saya tak nampak dah. Cempaka senja saya digantung tak bertali, dah dengar suami nak kahwin lagi. Okey. Tuan macam mana untuk kami dapatkan buku 16? Okey, baik. Tuan ni bagus dia tolong peringat. Okey, cerita tentang fasah ni kan. So kalau cerita tentang tak berlaku adil dan sebagainya, bagi anda yang baru, anda yang mungkin dalam proses lah kan, dalam proses untuk fasa sebagainya ataupun mungkin lah kan berminat. Saya nak promote lah untuk siapa yang belum dapatkan lagi, anda boleh dapatkan buku ni. Okey, 16 bukti fasa. Nampak muka aku sendiri tu. Ada barcode lagi. Cuma saya malas nak bubuh dekat kedai buku je. Saya jual sendiri. Siapa yang nak, okey, 16 bukti fasa. So maksudnya buku ni adalah buku yang lebih praktikal untuk anda prepare, persediaan untuk anda filekan kes di mahkamah. So siapa yang dia ada hajat untuk nak bawa kes ke mahkamah, yang dia ada proses yang dia telah lalui dan dia pun tak boleh nak teruskan perkahwinan, so dia nak tuntut fasah, dia mesti kena ada persediaan. So siapa yang belum dapatkan lagi, anda boleh dapatkan 16 bukti fasah di mahkamah syariah. Okey. Siapa yang nak, anda boleh tulis je kat komen ni, tulis je saya nak. Saya tulis saya nak 16 bukti. Saya nak buku tuan ke, tulis je saya nak. InsyaAllah esok saya punya tim akan PM anda untuk bagi link Shopee. Okey, just tulis je kat komen ni saya nak, nanti anda akan dapat PM tersebut. Okey? Sebab ramai dan dah dapatkan, insya-Allah lah. Saya bantu setakat yang saya boleh bantu sahaja. Okey, Muhammad Yusof, Jabatan Agama lambat kadang datang tuan. Betul. Dia akan bertambah waktu malam. Okey, waktu malam memang lambat. Jangan terlambat sebab masing-masing dah balik rumah kan. That's why ada setengah tempat tu dia bagi kepada apa? Tok Imam. Pegawai-pegawai masjid. Wow, isu curang meletup biasa. Okey, sebab ada orang tanya. Okey, terima kasih Encik Hakim. Sebab memang betul, sejak daripada cerita Dr. H tersebut, ramai orang tanya saya, macam mana nak buat? Apa benda nak buat? Mostly cerita tentang curang ni kan. Saya tanya kat saya, ada juga yang kata isteri curang dan sebagainya. So kalau dia tanya kat saya, tuan, isteri saya curang, apa yang saya boleh buat dekat pihak ketiga tersebut? Dari sudut undang-undang, apa yang kita boleh lakukan adalah kita hanya boleh melaporkan kepada penguatkuasa agama. Okay, kita memang tidak boleh bersetuju dan kita tidak boleh berkompromi benda-benda macam ni. Tapi kita kena tahu kita ada limit kita. Kita ada batas kita untuk kita buat sesuatu. Sebab ada orang yang kadang-kadang dia memang betul, ada orang dia marah dan sebagainya, dia buat tindakan sampai dia pergi pukul orang tersebut. Jadi nak jadi isu jadilah kecederaan, ada mungkin boleh meragut nyawa dan sebagainya. Jadi isu yang lain pula kat situ. So apa tindakan yang betul di sudut undang adalah kita hanya boleh melaporkan sahaja. Kalau katalah isteri curang, so kita kena buat laporan kepada pejabat agama
dan pejabat agama yang akan membuat tangkapan ataupun siasatan kepada pihak yang kacau ganggu tersebut. Okey, orang yang dikatakan mengacau ganggu dalam rumah tangga. Kalaulah tidak ada tangkapan apa-apa pun, saya boleh kata suami ni dia boleh filekan tuntutan kembali taat dan juga sabitan nusyus. Tapi kita kena ingatlah, tuntutan sabitan nusyus ni matlamatnya hanyalah untuk tidak mendapat nafkah saja. Maksudnya, kalau katalah isteri curang, anda nak katakan isteri nusyus, anda filekan sabitan nusyus, dan jika terbukti nusyus tersebut, mahkamah sabitkan isteri nusyus, hanya isteri tu hanya tak dapat nafkah sahaja. Nafkah zahir saja. Sebab ada orang tanya saya, tuan, isteri saya dah lari keluar dan sebagainya. Saya nak sabitkan nusyus. So saya kena bagi tahu apa kesan nusyus ni. Kesan nusyus satu sahaja, tak layak dapat nafkah. Tapi kalau cerita tentang dosa ni memanglah, ini cuma saya nak cerita dari sudut praktikal undang-undang je. Once isteri disabitkan nusyus, jika isteri sabitkan nusyus, nafkah sahaja dia tidak akan dapat. And then perkahwinan anda akan tergantung macam tu sahaja. Sebab jangan expect lebih lah. Maksudnya nak minta isteri dipenjarakan ke, takkan berlaku. Okay? Nak dipenjarakan isteri tersebut hanya sebabkan dia nusyus. Nusyus tidak boleh membawa kepada isteri itu dipenjarakan. Tambah-tambah pula dalam kes-kes syariah ni perempuan, bukan nak kata kes syariah ni tak berat. Kes syariah pun berat juga. Cuma nak sampai tahap dipenjarakan tu agak sukar. Okay? Saya kongsikan masa awal tahun 2021 ni tau. Saya ada kita ada last meeting lah masa tu. Last meeting dengan ketua hakim. Saya masa sebelum ni saya masih lagi AJK PGSM Negeri Kedah, Persatuan Guaman Syariah Kedah. So kita ada dapatlah berjumpa dengan ketua hakim. So kita dah terlintahlah satu isu berkaitan dengan penjara. So apa tindakan kalau kata suami tak bagi nafkah ke, sampai dah tahap peringkat penghinaan mahkamah sebagainya. So dia kata baru ni tak tahu yang saya quote kan lah. Dia kata pegawai penjara ada nasihatkan kepada mahkamah supaya jangan terlampau banyak bagi penjara. Kerana waktu sekarang ni COVID COVID tinggi. Bila COVID tinggi, kalau kata ramai penjara penuh dekat penjara tu nanti ni takut jadi isu yang lebih besar. So dia kena fikirkan apa alternatif lain yang kita boleh lakukan selain daripada penjara. Okey. So nusyus lagilah tak ada kaitan dengan penjara. Nusyus ni kesannya hanya tak dapat nafkah saja. Okey. So apa yang kita kena buat? Lapor pejabat agama saja. Lapor pejabat agama saja, okey. Itu kalau isteri curang. Kalau suami curang sama juga. Boleh buat pun lapor pejabat agama. Okey. Kalau kata selain daripada tu apa yang nak buat? Kalau nak suami sabit nusyus ni tak ada lah. Nusyus ni sabit kepada isteri saja. Suami pun boleh di nusyus. Cuma kalau nak sabitkan suami nusyus, apa matlamat dia? Kita kena tahu juga. Nak sabitkan suami nusyus, tujuannya untuk apa? Kalau isteri disabitkan nusyus, tujuannya untuk nak ajar isteri supaya dia tak dapat nafkah saja. Tapi kalau suami disabitkan nusyus, untuk apa? Tak ada apalah kan, sebab nafkah memang dia yang cari. So kalau suami yang bagi nafkah, kalau disabitkan nusyus pun untuk apa? Dia yang mencari nafkah. Faham kan? Bukannya isteri kena bagi nafkah pada suami pun. Okey. Follow tuan masa awal-awal di TikTok. Thank you so much. Cik Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita dah settle filekan semua hak anak dan hak diri atas persetujuan sama, tiba-tiba bekas suami nak batalkan, boleh ke? Dia tak boleh batal-batal macam tu. Okey. Kalau dah ada perintah daripada mahkamah, dah ada perintah berkaitan dengan hak jagaan, perintah berkaitan dengan nafkah, kan? So semua dah ada perintah, dia tak boleh batal macam tu sahaja. Okay. Dia mesti tunaikan, ikut perintah tersebut. Kalau kita dia tak boleh batal, cuma kalau kita nak ubah boleh. Contohnya nak ubah kepada nafkah daripada persetujuan sebelum ni 500 bulan. So nak bagi kurang, yang tu boleh.
Contohnya nak ubah perintah nafkah daripada 500 kepada 300. Tu contoh dia. So kena buat tentang ubah perintah. Dia tak ada permohonan untuk membatalkan perintah. Okey. Nak membatalkan perintah tu tak boleh. Melainkan perintah tersebut dikeluarkan dalam keadaan yang tidak bertepatan dengan undang-undang. Yang tu insya-Allah boleh buat permohonan pembatalan. Tak tahu. Mustahil lah, sebab kalau kata dah perintah tu dah dikeluar dengan betul, mustahil lah nak dapat batal-batal macam tu je. Habibah Bib Ibrahim, Tuan, negeri Kedah tak ambilkan kes gangguan orang ketiga dan rumah tangga, senang nak buat laporan. Yang ni kan bab-bab tindakan gangguan ketiga semua ni, macam saya cakap, dia adalah tindakan daripada pejabat agama. Bukan tak ada peruntukan, dia ada peruntukan. Cumanya atas pihak tersebut. Okay, atas pihak tersebut untuk bertindak. Itu je. Okey, saya tak mau cerita lebih-lebih sebab ini bukan bidang kuasa saya. Saya tak mau prejudis sebenarnya. Okey. Okey Puan Habibah, faham tak apa saya nak cakap secara tersiratnya? Okey, Nur Azmawani Azmi. Okey. Kalau kes viral tu dah ada bukti di WhatsApp dan sebagainya, masih perlu ke pejabat agama buat tangkapan untuk dakwa suami tersebut. Okey. Baik. Saya pernah tahu ditanya soalan macam ni Puan Azmawani, iaitu boleh tak kalau kita tangkap khalwat benda yang ada dalam video, contohnya kan. Maksudnya benda yang dah berlaku sebelum ni. Kan benda yang dah berlaku sebelum ni. So kita nak tangkap khalwat atas sebab perkara tersebut. Jawapan saya adalah tak boleh. Sebab dalam undang-undang tangkapan khalwat tersebut, dia mesti ditangkap. Dia dalam undang-undang tata cara jenayah. Okay? So dalam proses jenayah ni, dia mesti atas laporan dan mesti pada ketika itu. Seorang yang nak ditahan, ditangkap, dia mesti disentuh di masa tempat kejadian. Contohnya, kita pergi. Makan biasanya kalau kita tengok cerita-cerita, bukan ceritalah, tangkapan khalwat dan sebagainya, dia mesti pergi kat tempat tersebut, pergi kat tempat dan kemudian ditahan. Tahan, bagi tahu kata anda didapati bersalah, so kami nak tahan, nak tangkap, dia mesti kena ada sentuh kat situ. So perbuatan yang berlaku pada ketika itu. Kalau perbuatan yang dah pernah berlaku tapi kita hanya ada bukti melalui video sahaja, dia tak boleh dah jadi macam tu. Okey. Yang ni basically kan, dia dari sudut, kita panggil apa, dari sudut prosedur lah, prosedur jenayah tu. Kita tak boleh tangkap benda yang bukan berlaku sekarang. Okay? Benda yang dah berlaku sebelum ni. Mungkinlah kan, wallahualam, berbeza dengan proses undang-undang dalam mahkamah sivil sebagainya. Dalam isu jenayah sivil mungkin kan, boleh ada tindakan untuk nak buka kes jenayah bagi orang yang ada bukti yang daripada something lah. Contohnya macam contoh kes apa? Kes orang gaji dirogol ke sebagainya, benda yang dah berlaku tu, and then baru buat laporan. So mungkin kita boleh buat kat situ. Okay, laporan polis kat situ. Tapi kalau kata untuk tangkap khalwat ni, sebab dia bukan dalam undang-undang sivil, dia dalam undang-undang jenayah syariah. So dia prosedur dia tu agak lebih berat sikit. Sebab kita nak proses tangkapan tu, dia mesti proses pada ketika itu. Dia tak boleh benda yang dah berlaku lama. Okay? Melainkan kalau yang berlaku lama pun, kalau nak timbul pun mungkin isu berkaitan dengan sumbang mahram ke, ataupun apa lagi lahir anak tu, anak yang lahir keluar dalam tempoh macam mana anak yang lahir bukan daripada proses perkahwinan. So memang didapati dia tu berzina lah kan. So yang tu pun boleh jadi juga. Cuma proses jenayah ni adalah tindakan daripada pejabat agama. So pejabat agama pun yang akan buat tindakan. Cuma kita je yang perlu untuk melaporkan, sama ada viral ke tak viral ke, kita bawalah tunjuk bukti tersebut, dan selebihnya adalah tindakan daripada pejabat agama saja. Okey, bukan pejabat agama, Jabatan Agama Islam dan juga bahagian pendakwaan. Pendakwaan lah. Apa-apa kes pun macam tu juga.
Panas lah. Saya petang tadi saya pergi IKEA dekat Batu Kawan. Bila drive tu saya rasa macam ngantuk, sakit kepala. Balik ni bawa selega sikit. Panas lah, nak hujan ke tak hujan ni. Muhammad Yusof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ada soalan. Jika isteri apati curang dan tidak taat pada suami, si suami ingin hak penjagaan anak, bagaimana caranya? Okey. Saya dah banyak kali cakap, okey. Isu berkaitan dengan suami isteri. Okay. Isu suami isteri, yang ni tuduh curang ke, yang ni gaduh ke, tumbuk ke, okey. Isu suami isteri tak ada kaitan dengan isu anak. Okey. Anak is anak punya isu. Suami isteri punya isu. Okey. Contohnya, dalam kes ni, isteri curang. Contoh dia, isteri melakukan perbuatan yang tidak baik. Okey. So, suami nak ambil anak tersebut. Okey. Nak ambil hak jagaan anak. Dalam isu anak pula, dia kena tengok ada satu section yang lain. Okay, section yang berkaitan dengan hak jagaan anak, dia ada salah satu section yang lain. Sebab anak ni, dia ada faktor yang paling penting sekali, yang tak ada kepada isu suami isteri. Apa dia? Isu berkaitan dengan kebajikan. Ini isu yang paling besar sekali dalam kes hak jagaan anak. Alright? Sebab tu kalau ada orang tanya kat saya, mostly lelaki, tuan, saya nak ambil hak jagaan anak. Kalau lelaki datang tanya kat saya, nak ambil hak jagaan anak, saya akan tanya dulu. Okay? Saya akan tanya dulu bukan sebab apa. Saya akan tanya dulu, umur anak ni berapa? Itu yang paling penting. Kalaulah umur anak ni kurang daripada 7 tahun lelaki, bagi perempuan kurang daripada 9 tahun, kena ingat semua orang, hak jagaan anak, kekuatan yang paling besar adalah ibu dulu. Walaupun ibu tu mungkin, walaupun ibu tu mungkin curang, tetapi dia belum lagi gagal untuk hilang hak jagaan anak. Belum lagi. Sebab dalam bab hak jagaan anak, keutamaan adalah kepada ibu dulu. That's why, kalau kata umur anak 7 tahun ke bawah dengan lelaki, 9 tahun ke bawah bagi perempuan, dia akan kuat kepada ibu dulu. So, kita kena tanya umur dulu. Kalau umur anak ni atas daripada yang saya sebut tadi, InsyaAllah peluang untuk bapa dapat hak jagaan tu ada. Okay. So, yang keduanya adalah dia mesti berlaku perceraian. Kalau masih lagi suami isteri, tak berlaku lagi perceraian ataupun tak ada filekan apa-apa pun perceraian, okay, kita tak boleh buat tuntutan hak jagaan anak lagi. Dia mesti kena berlaku perceraian. Bedah bercerai ataupun dalam proses perceraian. Nak siapa yang berebut hak jagaan dan sebagainya tentang isu hak jagaan anak ni, nak selesaikan, nak minta mahkamah settlekan, mesti kena dalam dua keadaan, iaitu sama ada kita dah bercerai ataupun dalam proses perceraian. Kalau tidak bercerai, selagi mana tak ada dalam proses perceraian, kes hak jagaan anak tidak boleh difailkan. So caranya adalah mesti kena ada proses perceraian dulu, baru kita boleh filekan hak jagaan anak. So bapa boleh buat tuntutan, cuma yang paling penting adalah kita kena tengok. Kita kena tengok faktor yang paling penting. Apa kebajikan anak ni yang akan kita boleh pelihara. Bukan berkaitan dengan curang-curang tu. Bab anak ni dia special sikit. Isu yang paling penting adalah bab kebajikan. Siapa yang lebih banyak boleh providekan kebajikan. Kalau anak ni masih kecil sungguh-sungguh, lagi problem bapa tu nak dapat hak jagaan anak. Sukar, sangat sukar. Melainkan katakanlah ada isu yang besar. Ibu boleh hilang, boleh hilang kelayakan jagaan anak, ada 5 perkara. Yang pertamanya, isu berkaitan dengan ibu ni kalau dia murtad. Kalau ibu ni keluar daripada agama Islam, disahkan keluar daripada agama Islam. Ibu murtad,
Atau yang keduanya, ibu berkahwin lain, dah cerai, kemudian kahwin lain, boleh hilang. Ya. Saya bukan kata compulsory tu dapat. Boleh. Kan? Yang ketiga, kalau ibu ni menzalimi, mendera anak tersebut. Yang keempat adalah kalau ibu itu mengubah mastotin saja, nak pindah jauh-jauh, nak buat lari anak tersebut. Dia bukan balik kampung. Balik kampung asal tak jadi isu. Tapi maksudnya macam contoh nak buat lari ke Jepun ke Tokyo, Korea ke, contohlah kan. Saja-saja. Okay? Tak mau bagi bapak ni ada hak untuk melawat ke sebagainya. Dan yang kelima, jika ibu itu, ni yang paling penting yang kelima. Allahu Akbar. Jika ibu tersebut berkelakuan keji secara terbuka. Macam itulah. Okay, secara terbuka. Berkelakuan keji ataupun berkelakuan buruk secara terbuka. Mostly, ramai orang dia sukar kat sini nak cerita. Kita boleh cerita kata si ibu ni curang, si ibu ni berkelakuan keji, kan? Tetapi kat ayat terbuka tu, tengoklah dalam mana undang-undang pun dia akan sebut berkelakuan keji secara terbuka. Kalau curang ni, biasanya dia senyap-senyap. Kan? Dia reply message ke couple lah dengan berapa lelaki pun. Tapi dia senyap-senyap, dia bukan hebah. Cerita kelakuan keji secara terbuka ni contoh sering ditangkap keluar masuk bab dadah contohnya. Ibu ambil dadah ke, ada rekod jenayah ke sebagainya. Ataupun kerja dia pun kerja sebagai GRO ke. So, yang tu ada possibility besar. Okay? Tapi kalau tidak ada, takat curang yang jenis personal ni, WhatsApp personal, semua personal, so sukar sikit kalau kata nak minta hak jagaan anak hanya bersandarkan kepada isu curang tersebut. Okay? So, kita kena faham, bab jagaan anak is bab jagaan anak. Dia tak ada kaitan dengan bab isu suami isteri. Okay? Faham? Sama jugalah kalau kata ada orang wanita dia tak mau bagi bapa. Dia tak mau bagi bapa dapat hak jagaan. Sebab apa? Sebab bapa si suami ni dia pernah curang. Saya pun akan kata sama. Puan tak boleh halang untuk si bapa ni dapat melawat ke mesra ke malam dengan anak tersebut. Hanya disebabkan dia curang. Sebab tidak ada. Bab anak, bab anak. Bab anak ni faktor kebajikan dia. Bukan soal kita bergaduh sesama suami isteri ataupun bekas suami dengan bekas isteri. Kita tak boleh babitkan benda tu. Salam tuan, betul ke si isteri kena denda juga? Untuk kes apa? Kalau kes pengesahan lapas cerai luar mahkamah, suami sahaja kena denda. Okay? Untuk kes pengesahan lafaz cerai luar mahkamah, hanya suami sahaja yang akan kena denda, bukan isteri. Okey, sebab isteri tak ada kuasa talak, suami yang ada kuasa talak. Okey, walaupun mungkin isteri tu yang provoke. Dia kata, "Ceraikan saya sekarang, ceraikan sekarang." Suami pun panas, hangat so dia lapangkan cerai. So dia bukan sebab siapa provoke. Okey, tetapi disebabkan kesalahan tu adalah lafaz cerai yang dilakukan oleh suami di luar daripada mahkamah, bukan dengan keizinan hakim, maka suami tu yang perlu bertanggungjawab. Okey, bekas suami tu yang perlu bertanggungjawab untuk membayar denda. Isteri tidak ada, walaupun isteri tu yang mungkin provoke. Faham Mungkin dia yang duk push. Tuan Fahmi, kalau nak belanja Tuan makan, apa perlu saya buat? Di mana lokasi? Cewa soalan macam tanya masa. Oh, Cik Hakim nak belanja saya? Alright, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Nanti kita tengok set. Cik Hakim dekat KL kan? InsyaAllah. Nanti kalau saya turun KL nanti kita halu. Saya tengok kan, saya punya insight saya. Saya boleh kata apa? Majority yang follow-nya adalah daripada Lembah Kelang, Kuala Lumpur, Selangor. Yang tu yang saya heran. Sebab saya buat dekat Sungai Petani. Mostly sepatutnya orang belah-belah utara ni lah kan. Belah Kedah, belah Penang, Perlis, Perak, atas-atas ni kan. Belah-belah boleh cakap utara lah, macam Parit Buntak. Mana ada Parit Buntak cakap koma-koma. Parit Buntak ni dia Perak pun dia cakap utara juga. Taiping pun cakap utara juga.
Tapi hak yang ramai follow ni, hak mai daripada Selangor, hak duduk kat Kuala Lumpur. That's why saya percaya tahun 2022 ni tahun yang sesuai lah untuk saya kata saya melebar luaskan pengalaman saya ke wilayah persekutuan dan juga Selangor. Cuma saya tidak boleh bersorangan dan insya-Allah kita ada partner di sana iaitu Tuan Syafiq dengan Tuan Hanafi untuk mengendalikan kes. Saya akan bantu untuk proses-proses tersebut juga. Kena ada tim, ini tak boleh buat seorang-seorang. Okey. Kalau saya sampai kat sana Cik Hakim, nanti saya akan halo. Insya-Allah. Thank you so much. Salwa Said Omar, suami dera mental dan fizikal, ada report polis dan hospital selepas diceraikan. Apa boleh bekas isteri buat tuntutan ganti rugi keseseraan selain muta'ah? Oh, dera mental, fizikal. Okey. Kalau berkaitan dengan dalam undang-undang Islam ni, dan undang-undang keluarga Islam, dia tidak ada ganti rugi ataupun pampasan disebabkan pukul dan sebagainya. Okay, kecederaan, pampasan semua tu, yang tu di dalam undang-undang TOT, dalam mahkamah sivil lah untuk tuntut pampasan. Contoh kalau kata kena tumbuk, so tumbuk tu sampai cacat kekal lah, kan, sampai pekak dan sebagainya, kan, ada kena tampak sampai pekak tu. Jadi yang tu kita boleh buat tuntutan saman ganti rugi TOT lah, pampasan di mahkamah sivil. Dia tak ada dalam syariah. Okey, yang ada dalam syariah adalah muta'ah, muta'ah, nafkah iddah kalau isteri diceraikan dengan talak raj'i, yang tu je kot, harta pencarian lah, hutang dalam perkahwinan, hutang yang dibuat oleh suami ke atas isteri, ataupun hutang yang dibuat oleh isteri ke atas suami. Okey, tapi kalau disebabkan dera mental fizikal tersebut kita nak minta ganti rugi dalam mahkamah syariah, tidak ada. Mut'ah pun sebenarnya dia bukan ganti rugi. Okey, mut'ah maksudnya adalah sagu hati. Sagu hati selepas perceraian. Okey, tapi sagu hati pun kita bolehlah bercerita tentang pengorbanan yang telah berlaku dalam tempoh perkahwinan. Iaitu kita didera, sampai dera pun kita tak buat laporan polis sampai kena tangkap sebagainya lah, kan. So satu pengorbanan yang besar. Itulah mut'ahnya. Okey. Tina Makmur, Assalam Tuan, Salam. Kalau dah buat aduan kat pejabat agama tentang pasangan curang, tapi pejabat agama tak ambil tindakan, perlu ke buat aduan banyak kali? Tanya soalan ni susah sikit lah saya nak jawab. Mostly macam tu lah. Kena buatlah banyak kali pun. Supaya mungkinlah bila ada desakan ni, pejabat agama mungkin akan boleh ambil tindakan. Doa je lah. Itu je lah apa yang usaha kita boleh buat. Sukar sebab kalau kita nak mengharapkan tindakan jenayah yang diambil oleh pihak berkuasa, sebab dia ada limitasi dia dan dia mungkin ada kriteria yang dia orang nak. Cuma kita buatlah apa yang kita boleh buat. Kalau kita nak buat aduan pun kita buatlah aduan sampailah mungkin diorang nak bertindak dengan aduan yang dah banyak kali. Okey? Cubalah, saya pun tak tahulah. Sebenarnya ini lebih kepada tindakan pejabat agama lah. Abe Adam Fitri, Tuan, jika kita buat tuntutan mut'ah atau iddah, jika suami kata tidak mampu, bolehkah kita beri bukti bahawa suami mampu memberi nafkah isteri sindikatnya? Boleh. Cuma sebaiknya kalau kita nak tuntut mut'ah ke nafkah iddah ke, pada mahkamah lebih suka kalau kita dapat buktikan apa harta yang dia ada dengan apa pekerjaan. Okey, apa pekerjaan suami, apa pekerjaan bekas suami. Okey, harta-harta yang dia ada. Yang tu lebih baik daripada kita cerita tentang nafkah berapa yang dia pernah bagi dekat isteri sindiket. Dah lah isteri sindiket, isteri yang tidak pun diiktiraf. So risau juga itu mahkamah nak terima benda tu. Okey, so kita buktikan tentang pendapatan dan juga harta yang dia ada tu, saya rasa lebih baik. Untuk menunjukkan kata dia seorang yang berkemampuan. Okey. Cempaka Senja, Tuan, kalau suami dah halau dah 3 bulan tak bersama dan masa duduk sebumbung pun dah 3 tahun tak bagi nafkah,
and saya dah tawar hati. Boleh tak tebus taklik? Tebus taklik. Tak ada tebus taklik pun. Okey. Dia ada cerai taklik saja. Cerai taklik boleh. Okey. Kalau dah 3 bulan, okey, 4 bulan berturut-turut tak dapat nafkah zahir, contoh dia, anda boleh filekan tuntutan cerai taklik. Cuma syaratnya taklik yang ada dalam sijil nikah tu mesti taklik tu sebut berkaitan dengan tinggal ke, bab nafkah ke. Kena tengok pada ayat taklik. Ada orang yang mungkin perkahwinan tu tak ada taklik. Contohnya berkahwin dengan orang perelih. Berkahwin dengan perempuan perelih, tak ada taklik perempuan. Siapa first time? Dengar. Perelih je tak ada taklik. Maksudnya kalau kita negeri lain, lepas akad nikah, kita kena baca taklik kan? Dia panas lah. So kita kena sebut nama lelaki. Jika sekiranya aku meninggalkan isteriku, kan kita kena baca. Tapi kat perelih, siapa menikah dengan orang perempuan perelih, tak ada taklik. So pastikan kena ada taklik. Dan yang kedua, kena pastikan ayat dalam taklik tu kena jelas. Ada ke berlaku dijanjikan yang tak bagi nafkah berapa bulan turut-turut semua tu. Okey, kena ada. Tapi kalau tidak ada, so kita boleh filekan tuntutan fasah. Kalau fasah, kita boleh buktikan yang boleh dakwa yang tak dapat nafkah lebih daripada 3 bulan, ataupun tak dapat nafkah batin dah lebih daripada setahun. Dalam fasah, tak dapat nafkah batin lebih daripada setahun, boleh buat tuntutan fasah. Itu nafkah zahir dengan juga nafkah batin. Okey. Kalau ayat dekat sini nak tanya tentang tebus talak. Tebus talak ni maksudnya kita nak membayar kepada suami sejumlah wang untuk bayaran sebagai melepaskan diri kita. Kita boleh, tak ada masalah. Yang ni tak ada isu pun, at least ada isu tak sepahaman pun, tak ada hati ke sebagainya. Suami mungkin tak setuju nak lepas cara baik, so anda boleh tawarkan sejumlah wang. Yang ni kita sebut sebagai tebus talak. Okey, tebus talak, bayarlah maksudnya, bayar sejumlah wang. Tuan nak tanya, macam kes saya dah report semua dah, pejabat agama dah buat tangkapan, dakwaan dah hantar ke Mahkamah Syariah. Tapi sampai kali ini tak ada apa-apa berita dari pihak Mahkamah Syariah. Ini kena tanya Mahkamah Syariah. Jangan tanya kat saya. Okey, Pak Jamilah, nanti kita tanya Mahkamah Syariah. Apa progres kes tu? Takut lagi bukan apa? Takut tak habis bicara lagi ke? So suami mungkin tak mengaku ke kan? So kita kena follow up dengan mahkamah lah. Tanya mahkamah tu. Mana saya nak tahu. Okey, apa dah? 10 apa? Tak boleh tengok kat sini. Okey. Penat dah. Saya nak ambil 1-2 lagi je Dahlia, pengesahan nikah masih berjalan, cerai telah dilafazkan. Seandainya proses pengesahan lambat selesai, bolehkah pihak saya melantik peguam untuk melalui proses seterusnya seperti Kanun 47? Kanun 47? Apa tu? Tak ada Kanun 47, Section 47 kot. Okey, saya faham. Section 47 kot kan. Okey. Katakanlah suami lafaz cerai luar mahkamah, kita buat pengesahan. Dan dalam proses pengesahan tersebut, suami tak mengaku, so dia ada proses perbicaraan. So proses perbicaraan mungkin panjang sebagainya kan. So tak tahulah, ada proses yang lambat, iaitu ada isu sebagainya. Kita berasa macam lama nak buat pengesahan.
Dah boleh tertutup pula. Test. Alah. Aduh. Kalau cabut ni dia dengar. Tuan, tak ada suara. Test. Tak dengar suara pula dah. Habis dah ke? Dah ada apa tadi? Test. Tak ada suara. Semua tak ada suara. Dah cabut dah. Okey, dengar. Oh, pakai macam ni. Tak dengar pula. Baru ada. Ya, mikrofon ni dah habis bateri ni. Kena cah. Okey lah. Saya pun nak lah kot tu. Inilah Syaz GM. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kalau isteri curang dan suka buka aib suami, apa tindakan yang boleh diambil oleh suami? Terima kasih tuan. Okey, macam saya cakap juga kalau isteri curang, suami ada dua pilihan. Yang pertamanya, dia boleh filekan nusyuz, filekan sabitan nusyuz di mahkamah syariah. Cuma sabitan nusyuz ni kita kena ingat satu perkara. Ingat set betul-betul. Nusyuz hanya akan membuatkan isteri tak dapat nafkah sahaja. Hanya membuatkan isteri tak dapat nafkah sahaja. Lebih pada tu kita tak boleh harap lah. Maksudnya macam ada setengah orang dia kata, tuan, kalau saya nak isteri saya ni dipenjarakan sebab dia nusyuz, tak boleh. Tak ada sampai tahap macam tu. So itu kalau isu curang yang pertama, nak sabitkan nusyuz. Atau yang keduanya, kita nak ada proses tangkapan kepada orang yang ketiga. So kita hanya laporkan kepada pejabat agama. Laporkan kepada pejabat agama. Alright. So kalau macam suami yang isteri buka aib. Kalau kata buka aib ni, kita dari segi undang-undang ni, kalau undang-undang syariah saya tak boleh nak kata apalah. Saya tak tahu nak kata apa sebab tak ada dalam bentukan undang-undang syariah. Cuma kalau katalah ada yang sampai tahap dimalukan, yang dimalukan di mata masyarakat, boleh menjejaskan kita punya credibility dan sebagainya. Yang ni dalam undang-undang sivil dia ada satu perkara, iaitu saman malu. Kalau saman malu tu, yang tu kena tanya dengan peguam sivil. Tapi saya pernah bawakan kawan saya untuk live, iaitu seorang peguam sivil yang beramal untuk lama juga, macam saya juga, dalam 8 tahun tu. Cerita tentang tuntutan saman malu ni, yang penting tu adalah orang yang menyebarkan perkara tersebut memang niat dia untuk menjatuhkan ataupun untuk memalukan. So lagi luas orang tersebut, lagi banyaklah pampasan yang dia boleh dapat, disebabkan membuka aib tersebut. Alright. So itu sajalah kot malam ni. Thank you so much. Saya mohon ampun dan maaf andai ada salah dan silap. Saya doakan yang terbaik untuk anda, tak kira pun siapa yang berada di depan mata saya.
lelaki ke, perempuan ke. Saya doakan rumah tangga anda bahagia. Kalau kata rumah tangga anda sekarang ni dalam pergolakan, kita doakan yang terbaik. Tapi katakanlah anda ada isu, ada isu yang anda tak boleh nak teruskan dan memang anda nak penyelesaiannya tu diselesaikan dalam mahkamah syariah. So, apa yang kita perlu lakukan adalah kita cuba belajar terlebih dahulu. Dapat fahamkan apa proses yang sedang berlaku, sebab ada orang dia mungkin tengah blur dan sebagainya. So, inilah ruang untuk anda memahami. Fahamkan dengan lebih lanjut tentang isu-isu perundangan, sebab kita dalam fasa perkahwinan, kita termasuk dalam orang-orang yang terletak dalam undang-undang keluarga Islam. Alright. Itu saja daripada saya. Saya pun dah kering tekak banyak kali dah minum air ni. Saya nak rehat. Jangan lupa setiap hari Rabu malam, jumpa saya Rabu malam untuk saya jawab segala persoalan. Siapa-siapa yang terlepas soalan ni, yang berminat, siapa yang minat, siapa yang minat nak tanya soalan, macam biasa hari Rabu malam tahun 2022 nanti ni, setiap hari Rabu malam kita akan menjawab soalan. Saya akan buka klinik guaman syar'i TFR. So saya akan jawab soalan je, start daripada pukul 9 malam. Siapa yang nak minta saya jawab soalan semua tu, jumpa pada hari Rabu malam nanti. Alright, itu sahaja daripada saya. Terima kasih kepada semua yang menonton, yang tekan share, yang sudi bagi star dan sebagainya. I love you all. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye.